Jadi para ulama ni telah menggariskan beberapa adab ketika mana kita menziarahi orang sakit. Ya, antara ada adabnya ialah yang pertamanya kita maklumkan kedatangan lebih awal kepada waris pesakit itu. Yang keduanya membawa buah tangan ketika menziarahi. Yang ketiganya jangan terlalu banyak bertanya. Dan yang keempat, perlu ada perasaan empati. Ya, cuba kita rasakan, kita letakkan kedudukan diri kita daripada tempat orang sakit tersebut. Okey. Kemudian yang kelima, elakkan melawat secara berkumpulan. Kan, dah macam rombongan Cikia pula yang ramai penuh. Ya, baik di hospital ataupun di rumah lah. Sebab apa ya? Satu, kita kalau di hospital tu memang dia mengganggu ruang lah ya waktu melawat tu. Kalau di rumah tersebut kita menyusahkan waris lah ya. Siapkan minuman, dan tetamu datang takkan hidangkan kesiawan dua dah, air teh dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Itu antara dia kenapa lah, elakkanlah nak. Setiap pesakit memerlukan privasi masing-masing untuk berehat dan menjalani rawatan, terutamanya ketika berada di hospital awam. Baik sama je untuk awam atau swasta lah. Cuma awam ni dia ada waktu-waktu tertentu. Kalau swasta ni hantam sajalah lah. Kecuali waktu doktor doktor datang je lah. Ya, jadinya sakit ini tengok jenis sakit. Jadi sekiranya sakitnya itu memang sakit yang memerlukan pada rawatan rapi, baru keluar ICU je, maka elakkanlah. Elakkan datang merawat pesakit dalam jumlah yang ramai. Jadi kita sebut ramai ni 2-3 orang, tak adalah ramai lagi lah. Ni lebih dari 5 orang dah kita anggaran tu. Ya, lebih dari 5 orang lah. Maksudnya lebih satu kereta lah kot. Satu kereta boleh muat 5 orang. Ya. Jadi anggaran begitulah. Kerana dikhawatiri akan mengganggu keselesaan pesakit lain. Ya. Kalau di hospital demikianlah. Ya. Kadang-kadang kita siap tumpang lagi kat orang sebelah dah. Tumpang duduk sekejap dah, penat dia dah. Jadi itu nanya. Ya, sebab dia satu pertamanya kalau kita melawat di hospital memang dia satu tempat yang perlukan kepada ketenangan dan kedamaian. Relax, tenang-tenang je. Yang keduanya pesakit itu sendiri. Dan kita pun tak tahu yang sakit sebelah dia tu pula sakit macam mana. Tambah pula sekarang ini COVID-19 ni. Jadi COVID-19 ini kita tak tahu kot, kita yang bawa benda tu. Asalnya kawan tu elok tak ada apa. Tiba-tiba kita balik je, doktor cek-cek tengok, oh lama ada pula, kena COVID dah pula, dah buat gaduh dah pula, kan. Dari bagi dia kata ni kawan-kawan awak lah dia datang ni, tak tahu siapa yang bawa kan. Tapi yang pasti lepas balik, doktor tu cek tengok ada, kan. Jadi itulah, itu yang kelima. Yang keenam, ini bagi orang yang menjual ubat-ubat ataupun apa yang inilah produk-produk kesihatan ni lah. Yang keenam ni, jangan memberi pandangan mengatasi kepakaran doktor. Kadang-kadang dia antara doktor di hospital, di klinik dengan doktor di klinik swasta berbeza pandangan. Jadinya biar doktor dengan doktor je lah. Kadang-kadang mungkin dos doktor klinik kerajaan ni dia agak rendah berbanding dengan dos klinik swasta, kan. Sebab klinik kerajaan ni dia orang kena buat laporan, dah tengok dia punya tingkat-tingkat ini, kan, bolehlah laporan. Tapi kalau macam klinik swasta kita pergi, tujuan kita datang kita pergi ke klinik tersebut sebab kita nak hilangkan sakit pula. Jadi kerja doktor ni ialah dia cari punca bagaimana cara nak menghilangkan sakit.
Jadi mungkin dosnya berbeza lah kot, kan, dengan apa yang diberikan. Itu tak apa dah tuan-tuan, kurang-kurangnya kedua-dua doktor orang ini dia mau kelayakan. Sebab ada dua doktor, kan. Dua-dua ada kepakaran, dua-dua ada, cuma bidang berbeza, seorang swasta, seorang kerajaan. Masalahnya bila datang doktor yang tak bertauliah, kan. Ini yang masalah, ya. Sebab tu dia disebut jangan memberi pandangan mengatasi kepakaran doktor. Betul, kadang-kadang apa yang dia bawa produk tu memang ngam tak sesuai, tapi kita kena check lah juga adakah sesuai dengan ni. Sebab ada kita jumpa doktor pun, kadang-kadang doktor tengok dulu timbang berat badan berapa, daripada berat badan tersebut tengok umur pula, kan. Dah tengok umur baru cari ubat yang sesuai dengan keadaan tu lah. Kita pukul rata je lah, kan. Daripada budak habis SPM sampai umur 70-80 tahun, itulah benda yang sama, kadang-kadang tak sesuai, kan. Tak apa, ini benda ni tak ada ni, dia bukan ubat, dia makanan kesihatan dia, betul, kan. Jadi kita risau, kan. Kena pula yang mana tak ada kelulusan KKM lagi lah pula, ya. Ini memang sembrono je lah. Kita pun dah tahu apa bahan yang dia buat, ya. Terutamanya kalau minuman barang-barang 3-in-1, kan, yang datang dari negara jiran ni lah, kan. Macam-macam ubat, kan. Jadinya hati-hatilah, ya. Sebab kita memang nak sihat, tetapi kadang-kadang bila kita makan barang tersebut, dia mungkin memberi dalam kadar yang sementara, kan. Lama-lama tengok balik, patutlah kau sihat dia. Itu rupanya dia punya kandungan dos dia lain, bahan yang digunakan memang banyak. Jadi, ya, sebab tu cakap tadi tu. Jadi jangan menyampaikan maklumat yang tidak betul kepada pesakit sehingga mengatasi kepakaran doktor yang bertauliah dan mempunyai kepakaran khusus mengenai sesuatu penyakit. Lepas tu kalau hari ni kita pergi hospital, apa cerita pergi klinik pun, apa cerita dulu, ambil darah dulu, ya. Ambil darah dulu, ya. Jadi dia check dari situ, dari darah kita dia boleh tahu, boleh kesan, kan. Teknologi ni tak tengok darah, apa yang ni, apa yang ni tak. Kalau kita pergi ke hospital swasta lagi cepat lah, kan. Cepat dia kesan, daripada darah tu dia boleh tahu apa benda-benda. Tiba-tiba datang doktor yang tak bertauliah, dia pula bagi pandangan dan dia syorkan pula, kan. Ambil ni, makan yang ni elok, yang untuk ni semua dah. Ini kerana setiap pesakit memerlukan nasihat doktor sebelum mengambil sebarang suplemen tambahan, ya. Kadang-kadang terdapat pelawat yang gemar mencadangkan pengambilan suplemen kepada pesakit berdasarkan testimoni sendiri atau kenalan mereka, ya. Kadang-kadang orang tu memang mungkin kena penyakit lebih kurang kita juga, jadi dia pun dia kata saya dulu waktu ni saya ambil macam ni lah. Jadi dia pun show kepada kita lah, so tiru macam tu lah. Rupanya tak kena pula, kita pula tak nak menambah mudarat pula. Rupanya ada dia punya, ada orang kata apa, kompilasi yang lain lah pula, kan. Jadi tu yang kata tadi, biarlah dalam bidang ini biarlah orang yang bertauliah lah, doktor juga, tak kisahlah swasta ataupun kerajaan ni, makanya biarlah orang yang layak bercakap. Terutama bila mana dia dapat ujian klinikal pada kita, kan. Dah ambil darah, dia ambil tengok macam ni, kan. Ada juga pelawat secara tidak sedar menakut-nakutkan pesakit tentang jangka hayat mereka dan membuat kesimpulan sendiri. Dia tak jual ubat, tapi dia datang sebagai malaikat maut, ya. Kawan saya dulu, saya bukan nak kata lah, dia macam ni lah juga ni, kan. Sekiranya apa, yang betul lah, umur pun lebih kurang lah, kan. Ya, saya bukan nak cakap lah, kan, tapi gitulah kata, yang kalau sakit ni biasanya lah, tak lama ni dah, susah nak baik macam ni, kan. Betul, kita tahu memang penyakit ni perlu ubat pun. Kalau kena kanser tahap 4, celah mana kita nak ni tak. Tapi tu lah kata tadi, sebab itulah orang nak datang melawat orang sakit ni, bukan semua orang boleh. Jadinya tak ada mulut insurans ni tak payah pergilah,
Tak? Dalam satu kereta tu kita pergi nanti 5 orang kan. Seorang dia ni memang mulut dalam insurans, kita tahu dah. Dan dia ni suka gurau lain macam. So tunggu kat luar, kau pergi beli kuih ke beli apa untuk orang tu. Kau tunggu kat kafeteria pun tak apa. Kan? Sebab tahu. Ya. Jadi itu yang kata tadi. Sebab orang sakit ni dia cukup sensitif. Dia boleh cerita dalam minggu lepas tentang Nabi Ayub AS. Padahal pun tak adalah benda sorong, rambutnya hal dia pun. Kan tak? Dia very sensitif. Ya. Jadi kena pula kalau orang yang dah baru lepas buat kemo dan sebagainya lah lagi. Jadi kita pun tak boleh nak gambarkan kan dia punya sakit, dia punya pressure, tekanan tu. Sebab tu kita datang bila kita pergi ziarah orang sakit, berikan kata-kata positif ya. Walaupun kita tahu dan dia pun tahu kan, engkau cakap ni saja nak sedap hati aku je. Tak. Kita kena yakin dengan kuasa Allah SWT. Betul, ada orang yang penyakit ni kadang-kadang memang secara ghalibnya gini. Tetapi usaha kita, tawakal kita pada Allah Ta'ala ni, ya, memang kuasa Allah kita tak boleh nak lawan. Ya, ada orang betul kan, dah tahap 4, tapi bila mana ya, usaha dia ni, maka Alhamdulillah tak dapat kurangkan. Ya, itu jaga tadi lah. Jadi janganlah kita senang-senang pergi nak menghukum, ambil contoh testimoni orang macam ni, orang macam ni. Kalau kita nak jual produk pun, maka kita gunakan ni sampel-sampel gini tak, dia tak jadi. Ya, sebab ilmu kedokteran tu ada disiplin tersendiri. Begitu juga dengan agama. Agama pun ada disiplin tersendiri. Bukan boleh main petik je. Nak cerita pasal hadis, nak cerita pasal cerita pelik-pelik, dia tak boleh main petik je. Saya dapat dari kitab demikian. Betul? Ya. Memang betul kebanyakan kadang-kadang ceramah ni dia ambil dari kitab. Tapi betul ke dalam kitab tersebut telah ditakhrijkan hadisnya dan dinilai ke hadis yang dibawa tadi tu? Kadang-kadang cerita yang tak ada berlaku dalam Rasulullah pun, tetapi disandarkan kepada Rasulullah. Bila kita cek tengok, ada dalam kitab-kitab tersebut. Memang ada. Tak, tapi cek bukan. Tak ada kena-mengena dan tidak diriwayatkan oleh mana-mana ulama hadis pun. Tu disiplin ilmu lah tak. Ni disiplin perubatan pun demikian. Kalau kita tidak tahu tentang bidang tersebut, tak pakar pun, sikit-sikit je tahu tak, cakap makan Panadol, dia tahu tak. Makanya janganlah kita ambil alih kerja orang yang memang dalam bidang dia kan. Kita pula lagi pandai pada doktor pula kan. Yang best lagi, siap pelekeh lagi doktor tak. Doktor tu bukan betul pun. Ini semua cari makannya doktor tak. Dia pula. Betul apa tujuan doktor rawat kita? Doktor tu ada kepentingan kita ke? Kita pun bukan siapa-siapa pun. Pasal dia nak ni kan. Jadi begitulah. Ya. Jangan memberi pandangan mengatasi kepakaran doktor. Yang ketujuh, jangan membuat perbandingan. Elakkan membuat perbandingan tentang pusat perubatan yang dikunjungi pesakit kerana dikhawatiri akan membuatkan pesakit berasa dia telah membuat pilihan yang salah. Ya, pesakit akan berasa tidak selesa dan tertanya-tanya sama ada betulkah tindakannya mendapatkan rawatan di pusat tersebut. Kan? Mari dialah, mungkin dia ni orang kayangan sikit, jadinya dia pergi hospital yang memang mahal-mahal lah. Hospital yang memang ni lah. Jadi kawan ni pergi juga, tapi taklah macam mana pun, sebab tengok pada dia punya ni lah, berapa banyak dia cover kan. Kadang-kadang dia ambil medical card, ya, tengok berapa cover, tengok macam ni lah. Ataupun dia pergi klinik kerajaan sendiri lah. Dia mari-mari dia tulis komplain kan. Dia buat perbandingan. Saya kalau hospital macam ni, saya tak mari, saya dah tahu dah. Doktor-doktor sini pun bukan bagaimana pun. Saya, hospital saya mesti ke hospital tu. Ini, saya tak pergi tempat lain dah. Betul. Ya, taraf hidup pun berbeza kan. Jadi itulah kata tadi. Ya, maka dia buat perbandingan. Kemudian dia pelecehkan kan. Ni hospital ni kan bagus ni. Itu apa orang dah mati kat sini lah. Memanglah kat hospital tempat orang mati pun. Tak?
Memang pun normal lah tak. Kadang tak adalah bilik mayat kat hospital tu kalau ada orang mati kan. Jadi begitu tak. Kadang-kadang mungkin sebab dia ada pengalaman yang tak best dengan doktor kat situ, dia condemn semua. Ya. Jadi tak perlulah. Ya, tak perlu. Sebab setiap doktor dia pun ada dia punya kriteria, dia pun ada dia punya SOP dia sendiri, dia ada semualah. Ya. Mungkin betul kita kasih dengan doktor ni. Tak. Jadi masing-masing punya hal lah tak. Jadi tak perlulah. Yang tak bagusnya bila mana kita cuba mempengaruhi pesakit tersebut hingga dia pun rasa ragu-ragu. Aku ni salah hospital. Betul, kau jangan masuk hospital sini. Kau pergi sana lah. Sana yang tu bagus betul kau cakap. Kan? Jadi dia dah rasa dah bersalah pula kan. Ya. Lagi jangan. Ya, sebab apa? Yang menanggung kos, yang menanggung kesusahan dia. Kita ni tukang bagi nasihat 20% je pun. Kan? Tak ada apa-apa dah. Makanya itulah kan. Bagilah perkataan-perkataan yang baik-baik pada dia lah. Itu je lah tak. Nasihatkan dia kan. Kecuali lah tuan-tuan, kalau dia ni pergi jumpa dengan Tok Bomoh, Tok Pawang, betul lah tu buat pemandangan. Engkau punya sakit dalam ni perut, kau pun tak tahu sakit apa. Tiba-tiba jumpa dengan Tok Bomoh, dia kata orang sebelah buat. Hantar barang tu, hantar barang ni. Kau pergilah cek doktor dulu. Tak. Betul dah aku jumpa dia. Kan? Dia kata betul. Kan? Betul. Yang itu boleh kita buat perbandingan. Nah, ini benda sakit fizikal. Kan? Benda ni kena cek hospital dulu. Bila dah cek hospital, doktor tu mengesahkan sakit-sakit apa, barulah ya, rawatan gitu. Tapi kalau doktor cek tak ada apa-apa, tapi sakit, aku pergi cari yalah, rawat ruqyah lah. Ya, memang ada orang macam ni, dia sakit, pergi hospital, doktor cek, tak ada apa-apa pun. Ya. Saya punya kawan, pesyarah, kan? Dia pun cerita kat saya, dia kata, Ana bukan tak percaya dalam bab-bab ni, tapi betul dia ada. Kan, ada orang kenakan dia lah, orang sihirkan dia kan. Dia pun tak percaya tak. Ana ni selalu duk urus dengan, duk belajar hadis, duk belajar apa semua, duk amal-amal ni kan kena juga. Kan? Kalau Nabi pun kena dekat kita ni lah. Kan? Dekat baca kitab surah 2, tak ada hairan lah. Ya? Nabi Rasulullah pun boleh kena kan. Jadi, ya, dia tak percaya. Pergi cek hospital. Memang sakit yang tangan dia kata tak. Dia pergi cek lah. Ya, cek kata doktor cakap tak ada apa-apa. Okey. Doktor bagi ubat semua kata doktor. Dan tak, kata sakit betul dia lah. Ya. Dalam kawan dia dengar cerita ni, kawan dia pengamal kuratan lah. Ruqyah kan. Jadi benda sampai pada kawan dia. Maka kawan dia pun pergi kan. Jumpa dia cari dia. Kan buatlah rawatan Islam kat situ kan. Baca ayat Quran, baca ni, baca macam ni lah. Kan. Baru ada kurang. Kan. Jadi tak ni. Jadi kita benda tu pun kita tak dinafikan. Tapi apa-apa hal tetap juga kena refer. Dan kalau pergi hospital, doktor dah cakap, dah cek, dah buat diagnose macam-macam, dah buat pun tak ada apa-apa, maknanya kemungkinan sihir lah. Jadi sihir ni lawan dia dengan ayat Quran. Ya, itu je lah. Dan jangan salah jumpa, jumpa so-called ustaz ni. Jangan macam tu. Pergilah cari pusat-pusat rawatan Islam yang well known yang ni. Ya, yang mana kita tahu memang dia ni ya, orang yang mengamalkan Islam yang diiktiraf oleh ustaz-ustaz juga, bukan orang awam kan. Sebab kadang-kadang kita nak pergi merawat rawatan Islam, mula-mula je baca bismillah kan, lepas tu apa benda disebut tak tahu, lepas tu tiba-tiba je rasa lain macam lah cakap kan. Ataupun jenis main zap, itu pun sama juga ya. Jadi ya, ruqyah ada tajuk di ujung, nanti kita akan belajar. Ada ruqyah juga lah kan, ujung tajuk ni ada tentang ruqyah kan. Ruqyah ini ialah digunakan sepenuhnya ayat Quran, dan orang yang meruqyah ini memang kita tahu background dia memang background agama. Dia tak lari tiba-tiba. Contohlah dulu dia ni tukang duk cari kayu dalam hutan, kita pun tahu mengaji pun dekat Jahannam ya. Tiba-tiba boleh ubah orang kan. Betul tak? Memang ada. Tanya macam mana ni? Saya dapat oleh mimpi. Jadi bila dapat oleh mimpi, dia bukan urusan dengan Allah.
dia berurusan dengan jin. Memang boleh ya. Dan bila mana ruqyah, so-called ruqyah juga dia bagi, nak bagi tu bomoh kan nampak lain macam kan. Tu sebab tu hari ramai orang yang meruqyah, orang ustaz. Pertama penampilannya, dia kopiah, pakai jubah, orang ustaz. Bila cek background dia, tanya sembang-sembang dengan dia, mana ustaz dapat ilmu? Oh saya ni dulu saya memang bidang lain kan, tapi saya satu malam saya mimpi ada seorang orang tu datang kat saya, dia bagi, dia ajar saya macam ni. Lepas tu saya boleh dia buat. Jadi tu ya. Jadi kalau saya syurkan kalau dalam bab ruqyah ini, pergilah cari pusat rawatan yang terpilih lah ya, contohnya Dr. Romdemia sendiri lah ya. Nak jadi peruqyah situ pun berapa ya, interview pun tengok betul, bacaan Quran perfect, tajwid betul, sebab ayat Quran ini ialah senjata. Bila kita baca ayat Quran dengan betul, dengan sebutan yang betul, makhraj betul, dia macam machine gun tembak ya. Sebab tu bila mana orang-orang yang meruqyah ini memang dia ada kekuatan dalaman dia tak mari. Kalau ruqyah yang tidak menggunakan ayat Quran, dia akan menggunakan khidmat jin. Jadi bila khidmat jin tu dia tak menggunakan dalaman, sebab dia pakai loran ni menghantar ya. Itu antaranya lah ya. Kemudian yang ketujuhnya, menundukkan pandangan daripada perkara-perkara yang diharamkan ya. Apabila menziarahi pesakit, sama ada di rumahnya atau di hospital, kebiasaannya pesakit berada dalam keadaan yang tidak terurus hingga memungkinkan auratnya terlihat. Justru kita hendaklah sentiasa menundukkan pandangan agar mata kita tidak meliar dan terlihat perkara-perkara yang diharamkan atau boleh membuka aib pesakit. Ya, pesakit tu kalau aurat dia terbuka, dia tak salah pun. Yang salah kita yang melihat ni. Ya, kadang-kadang dia aurat dia terbuka kan dalam hospital tu. Ya, jadi kita kena jaga. Dan aib pesakit pun kena jaga. Ya, sebab tu tak sebarang orang boleh pergi sana dah. Orang yang mana betul-betul memang dia ziarah kerana Allah Ta'ala, kan, benda-benda yang betul-betul memang dia tengok, dia jaga adab-adab ini kan. Kadang-kadang dia tak tengok pesakit, dia tengok orang yang merawat pesakit, tengok nurse kan. Nurse kan lawa-lawa kan, nurse tu lawa sebab dia bertepung gomak kan, putih melepak muka dah, tu muka nampak lawa tu kan. Jadinya begini dia tengok sakit kan, dia cari orang yang merawat sakit, tengok lawa-lawa pula nurse kat sini dia ada dah. Tu pun sama juga kan. Yang kesembilannya, sentiasa mendoakan yang baik-baik kepada pesakit. Doakanlah pesakit agar Allah SWT memberi kesembuhan segera kepadanya dan meringankan bebanan sakitnya seperti yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ini biasa dah dalam WhatsApp pun kita dah simpan dah dia punya stiker dia ni kan. Apa sabda Nabi SAW? Allahumma rabban nasi azhibil basa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ini juga dibaca oleh peruqyah antara doa yang mereka bacakan ni jugalah ya. Maksudnya, hilangkanlah penyakit wahai Rabb, Tuhan sekalian manusia. Sembuhkanlah wahai Zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak membawa rasa sakit. Muttafaqun alaihi, riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-5675, dan Muslim hadis yang ke-2191. Sebab tu banyak doa-doa masnun, doa-doa yang disunahkan untuk kita amalkan. Rasulullah dah ajar untuk kesihatan tubuh badan. Kalau kita baca maksurat kan, dalam tu ada doa untuk kesembuhan, kesihatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari kan. Doa-doa ni ada.
Jadi amalkanlah doa-doa begini, ya Allah, ya engkau sejahterakanlah, sihatkanlah tubuh badan aku. Ya Allah, kau sihatkanlah penglihatan aku. Ya, kau sejahterakanlah penglihatan aku. Ya Allah, kau sejahterakanlah pendengaran aku. Jadi ambil doa-doa begini. Ya. Jadi bila doa-doa masnun ini doa-doa yang Rasulullah baca, Rasulullah amalkan, maka kita pakai lah. Kan banyak tuan-tuan apa saja. Sebab tu pada peruqyah ini dia akan ambil ya ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dia akan baca situ. Kan? Dia tak main baca hai mambang kuning, mambang merah, mambang kelabu, mambang limambang semua dah. Hai datanglah ke wahai mambang. Ini semua pemujaan. Ya mambang-mambang kan pemujaan. Jadi kenapa kalau peruqyah yang bukan Islam dia akan memuja. Cuma hari ni dia tak sebut depan kita lah. Itu pendekar bujang lapuk je sebut. Yang mambang-mambang ni kan cobaan kan. Tapi yang ini dah digunakan taktik lain. Ya, mungkin kita tak dengar, tak faham apa yang disebut. Ya. So, semua disebut mantra-mantra. Yang mana mantra-mantra ini berunsurkan kepada pemujaan. Kadang-kadang dia puja roh, dia puja orang mati, dia puja jin. Ya, itu. Pengajaran hadis Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj ketika mensyarahkan hadis ini dengan mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan sunat mengucapkan perkara yang baik ketika menziarahi orang yang sakit seperti berdoa kepadanya. Ini doa pada orang sakit tadi. Kan doakan kesembuhan dia. Dan doa yang terbaik kita baca doa di atas tadi lah. Allahumma rabban nasi azhibin nas. Kan? Kita baca doa tu. Ataupun kita bacalah tak arti bahasa Arab, sebut dalam bahasa Melayu, tak apa. Ya Allah, Kau berilah kesembuhan kepada saudara kami, Ya Allah. Sebut nama dia tak. Ya, sungguhnya Ya Allah, dia hamba-Mu yang soleh, Ya Allah. Kau rahmatilah dia, Kau kasihi dia lah. Kembalikanlah kesihatannya, Ya Allah. Semoga dia dapat terus mentaati beribadah padamu, Ya Allah. Berdoa pada dia. Jadi dia yang mendengar kita doa pun, dia datang satu semangat. Kan? Dia datang motivasi dalam diri dia. Kan? Dia pun berusaha nak sembuh. Kan? Yang keduanya, beristighfar kepadanya. Mohon ampun. Ya, mohon ampun. Semoga Allah telah memberikan ampunan kepada dia. Orang yang sakit ini ialah orang yang mana Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Mungkin saya dah beritahu dalam hadis Rasulullah sebut ada seorang sahabat ini dia demam-demam selalu. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni selalu tak sihat. Tak sihat. Rasulullah kata pada dia, sungguhnya kesakitan itu adalah pengampunan dosa. Orang yang sakit, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tak kira dah sakit gigi ke, sakit apa pun. Yang pentingnya dia sakit dan dia mengadu pada Allah. Ya, Allah akan ampunkan dosa dia. Maka dia kata, ya Rasulullah, betul. Takkanlah Rasulullah nak tipu tak. Maka kalau macam tu Rasulullah, kau biarkanlah aku sakit ya Rasulullah. Kau doakan biar aku sakit tak apa, sampai mati. Tapi sakit-sakit yang macam tu lah. Kita kan kadang-kadang kita sakit tu lah. Pagi-pagi Allah susah nak bangun, nak pergi bilik air, kena sakit kan ni, sakit pinggang, sakit apa tak. Kan? Ya Allah, mungkin ya Allah, semoga kesakitan aku ni menghapuskan dosa aku. Kan? Dan dia doa, tapi dia pergi berjihad. Orang pun dia pergi. Kan? Tapi sebab Rasulullah kata, orang sakit ni Allah Ta'ala ampunkan dosa dia tu biar dia sakit apa. Tapi sakit-sakit yang macam tu lah. Bukan sakit yang terbaring, tak boleh bangun lah. Tapi ada sakit demam, itu semua tak. Jadi Allah Ta'ala ampunkan dosa. Beristighfar kepadanya. Minta kelembutan dan keringanan kepadanya serta yang seumpama dengannya. Selain itu juga, malaikat akan hadir pada waktu tersebut dan mengaminkan ucapan-ucapan mereka. Ya, kita pergi ziarah orang sakit juga, kita dah baca dah ada. Kita ziarah orang sakit juga sebahagian daripada taman syurga. Kan belajar ilmu saja tak. Ziarah orang sakit kita doakan, malaikat aminkan doa kita tak. Di antara hak yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim adalah menziarahi saudaranya yang sakit. Ini antara hakul Muslim ala Muslim khamsa. Hak Muslim tak tahu Muslim yang ni ada 5. Antaranya yang ini. Bila mana dia sakit kita ziarahi. Ya, itu.
Jadi orang yang mana dia menziarahi orang sakit ni, dia sanggup luangkan masa dia untuk pergi ziarah saudara dia yang sakit ini tak. Sebab tu Allah Ta'ala merahmati orang macam ni tak. Bertemu dengan orang sakit, ya. Malaikat akan hadir pada waktu menziarahi pesakit dan orang yang meninggal dunia, serta akan mengaminkan ucapan-ucapan orang yang menziarahi. Perlu diingat, semasa menziarahi orang sakit, kita hendaklah menjaga tingkah laku dan tutur kata dengan baik, serta tidak berbuat bising. Kesimpulannya, walaupun perbuatan menziarahi orang sakit itu dianggap mulia, setiap individu tetap harus menjaga adab-adab melawat supaya tidak mendatangkan rasa tidak senang kepada pesakit atau waris yang menjaga mereka. Sebagai insan biasa, mungkin kita pernah melakukan kesilapan tanpa sedar, dan inilah masanya untuk membaiki kekurangan itu agar ia tidak berulang pada masa akan datang. Kesimpulan yang keduanya, sakit itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pesakit, sekurang-kurangnya dengan kehadiran rakan taulan dan saudara mara, ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan penderitaan sakitnya melalui kata-kata semangat dan doa-doa yang dititipkan oleh orang di sekelilingnya. Oleh itu, sebagai individu yang sehat dan boleh berfikir dengan lebih rasional, kita seharusnya menjaga adab-adab ketika berhadapan dengan pesakit bagi membantunya kembali sehat seperti sedia kala. Kesimpulan yang ketiga, jagalah adab ketika menziarahi orang sakit, sama ada yang berada di hospital atau di rumah. Patuhilah peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkenaan, seperti mengikut jadual lawatan yang telah ditetapkan. Itu kalau di hospital tak. Kalau di rumah tu tengoklah waktu sesuai, biasanya waktu petang ke kan. Tengok waktu dah. Janganlah malam sangat, ya. Kita menyusahkan orang sakit. Tapi kawan saya datang ziarah tu malam. Waktu dia tak kira. Waktu sakit dia sakit tu kan. Mari kata-kata dia lah. Dia mari waktu malam. Cakap dia, kenapa datang waktu malam? Tak tahu Ustaz. Tapi hati saya nak datang juga lah. Tengok Ustaz juga datang. Malam-malam dia datang. Pukul 10 lebih datang lah. Ya. Tak apalah dah. Dia datang. Ya. Dia nak tengok juga sebab dia kadang-kadang pelik orang ni. Ada jemaah dia kat kampung tu waktu sakit dia tu kan. Dia sakit tu. 3 bulan tu. Ya. Dia datang. Dia balik pada masjid. Dia akan datang rumah. Dia motor. Masuk rumah. Dia tengok. Dia duduk atas katil. Dia tengok atas katil. Dia patah balik dia keluar. Dapat tengok pun jadilah. Ada pelik macam orang lah. Tapi kan sungguh Allah mudah kalau seorang macam ni. Jadikanlah amalan menziarahi orang sakit sebagai budaya kita, kerana ia mencerminkan perpaduan umat Islam dan dapat memberikan banyak pengajaran yang berfaedah bagi kita. Dan sama-sama kita berdoa, semoga kita semua dikurniakan kesihatan dan keafiatan di dunia serta di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, itulah tuan-tuan sebuah sikit ya, tentang adab-adab menziarahi orang sakit. Ya, adab menziarahi orang sakit ni memang kita akan menghadapi ya. Memang kita buat pun. Ya, baik sakit di rumah ataupun sakit di mana-mana saja dah. Maka alhamdulillah dah, dengan kita tahu adab-adab ini, maka lepas ni kita akan lebih beradab lah dah. Tidaklah kita ziarah orang sakit nak bergurau melampau-lampau. Walaupun kawan kita yang sakit tu memang suka bergurau waktu dia sihat, tapi ni dia sakit kan, jadi kita pun sopan-sopan lah sikit tak. Jadi bila kita tahu tentang adab-adab ini, ya insya-Allah dia menambah ilmu kepada kita, dan kita semoga kita dapat amalkan sampaikan insya-Allah. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-36, iaitu adab menziarahi jenazah. Bila dah sakit ni meninggal pula dah. Jadi kita akan masuk pada tajuk yang ke-36 insya-Allah.